وبالسند المتصل منا إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين أنه قال باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي. Bab yang ke-19, bab firman Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang aku telah ciptakan dengan kedua tanganku. Tapi dalam terjemahan dia kata yang aku telah ciptakan dengan kekuasaanku. Tak ada kurungan, memang tak ada apa. Terus dengan kekuasaan. Mungkin apa orang cakap, bahagian tuan-tuan tahu kan saya makan terakhir yang dibuat di Sri Petaling ni, dia bahagi kepada hampir 10 ataupun 11 kumpulan. Satu kumpulan tu ada lebih kurang dalam 5 ataupun 6 orang ustaz. Jadi mungkin ini dah dapat kat kumpulan lain kot. Jadi kita boleh tengoklah perbezaan tu macam mana. Yang ni memang tak ada dalam kurungan, tak ada apa, memang terus kekuasaanku. Jadi tuan-tuan, sebagaimana kita bagi tahu, ahli sunnah mereka mensabitkan lillahi yadan, bagi Allah yadan, dua tangan. Kalau kita terjemah dengan bahasa kita, tangan hakiki. Macam mana? Wallahu a'lam. Kita dah ulang benda ni banyak kali kan, jadi saya rasa kita tak perlu sebut banyak kali, tapi just isyarat sikit-sikit. Bagi orang yang baru hadir hari ini, mungkin dia terlepas, tak apa, insya-Allah ada rakaman, kena tengok daripada awal. Dan saya pun biasa saya tengok je kuliah saya sendiri, sebab kita nak tahu ada tempat-tempat yang kita tersalah cakap ke apa. Kalau terlalu fatal kesalahan tu, memang kita kena buat pembetulan secara umum lah. Tapi macam saya duk kira semalam, sifat ma'ani 7. Setiap kali saya kira 6 je sampai. Yang ke-7 tu memang tak pernah sebut. Berkali-kali Allah Ta'ala ada 7 sifat ma'ani di sisi Asy'ariyah kan. Kemudian saya kira-kira 6. Lepas tu sebut lagi kira-kira 6. Sebut lagi kira-kira 6. Mana satu lagi? Sifat kalam saya tak sebut. Saya sebut 7 betul. Tapi bila saya kira, kepala otak kita ni, dalam kepala ni banyak benda nak sembang, nak sebut kan. Jadi kita tengok 6. Kira-kira lagi lepas tu 6. Kira-kira lagi lepas tu 6. Gitu lah tuan-tuan, bila duduk mengajar ni ataupun duduk di hadapan ni, kita kena fikir apa nak cakap lepas tu. Mata kena tengok buku lagi. Kepala nak proses maklumat, nak proses ayat, nak susun macam mana. Fikir bagaimana nak susun supaya pendengar insya-Allah dapat dengar dengan baik, dapat faham dengan baik. Itulah. Kadang-kadang memang saya dengar, bukan kadang-kadang, kerap saya dengar apa yang saya ajar balik, nak tengok kat mana yang salah, ataupun ada benda yang terlepas pandang, terlepas cakap, terlepas terjemah. Benda-benda gitu, benda biasalah. Wa bihi qala hadatsani Mu'adz bin Fadalah qala hadatsani Hisham an Qatadah an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Ini tuan-tuan hadis berkaitan dengan syafaat. Yajma'ullahu al-mu'minina yawmal qiyamati kadzalika fa yaqulun law istashfa'na ila rabbina hatta yurihana min makanina hadha. Yani sebab dia panjang sangat, saya baca sikit, saya terjemah teruslah. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang beriman pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan orang beriman pada hari kiamat. Cuma perkataan kadzalika, apa maksud perkataan kadzalika di situ tuan-tuan? Perkataan kadzalika di situ, kadzalika itu adalah seperti itu. Tapi apa maksud seperti itu? Dalam terjemahan ni dia buat kurungan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka di dunia, sebagaimana mereka berkumpul di dunia. Jadi pada hari kiamat nanti manusia
akan berkumpul, betul tak? Tunggu hisab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berada di dalam, orang kata, ketakutan, kekalutan pada hari kiamat. Jadi mereka berkata, kalaulah kita minta syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan lah, supaya apa? Supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberi kelegaan ataupun memberi kerehatan daripada keadaan kita sekarang, di tempat ini sekarang. Sebab nak kena tunggu hisab. Hisab tak mula-mula, manusia berada dalam keadaan takut. Manusia berada dalam keadaan paresan, dalam keadaan takut. Dalam riwayat-riwayat, manusia ni, orang kata, ditenggelami peluh masing-masing berdasarkan amal, kadar amal masing-masing, berada dalam keadaan takut. Apa yang akan berlaku kepada mereka selepas ini? Jadi sebahagian orang beriman, mereka berkumpul dan mereka kata, kalaulah kita dapat bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan yang kita akan cari nanti, supaya apa? Supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberi kelegaan kepada kita daripada tempat duduk kita sekarang dan keadaan yang kita sedang berada sekarang. Shalom. Fayatuna Adam, maka mereka datang berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Fayaqulun, dan mereka berkata, ya Adam, ama taran nas khalaqaka Allahu biyadihi wa asjada laka malaikatah wa 'allamaka asma'a kulli shay'in syaffi' lana ila rabbina hatta yurihana min makanina hadha. Fayaqul lastu hunak wa yadhkuru lahum khati'atahu allati asaba walakin itu nuha fa innahu awwalu rasulin ba'athahu Allahu ila ahli al-ard. Jadi tuan-tuan, mereka buat keputusan datang bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, Abul Bashar, ayah bagi seluruh manusia. Jadi mereka berkata, wahai Adam, kamu tak tengok ke keadaan manusia? Engkau ni kan kedudukan yang tinggi. Jadi dia nak jumpa dengan Nabi Adam alaihissalam untuk jadi perantaraan, syafi', bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun pujuk Allah Subhanahu Wa Taala supaya dimulakan hisab. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan engkau dengan tangannya. Jadi ulama-ulama salaf, mereka mengharamkan untuk takwil perkataan tangan di sini dengan qudrah. Dengan qudrah, iaitu dengan makna qudrah, betul tak? Iaitu kekuasaan. Sebab kalau kekuasaan, semua benda Allah Subhanahu Wa Taala cipta dengan kekuasaannya, maka tidak ada beza antara Adam dengan Iblis. Bila Allah Subhanahu Wa Taala suruh Iblis untuk sujud kepada Nabi Adam AS, wahai Iblis, Allah tanya kan, bila Iblis tidak mahu sujud, kenapa engkau tidak mahu sujud kepada satu makhluk yang aku cipta dengan tangan aku? Kalaulah tangan tersebut dengan maksud kudrat, nescaya tidak ada beza antara Iblis dan juga Nabi Adam. Betul tak? Jadi bila sebut Allah SWT ciptakan engkau dengan tangannya, bagaimana kita tak tahu, tuan-tuan. Dan ini antara sifat-sifat yang mana disabitkan juga oleh mutaqaddimi Asy'ariyah. Ulama-ulama Asy'ariyah yang daripada batch-batch yang awal tu, mereka tidak takwil. Bahkan mereka kata ini bukan maksud kudrat, ini bukan dengan maksud ni'mah. Sebab biasanya orang akan takwil perkataan yad yang dinisbahkan kepada Allah ini dengan makna kudrat, iaitu kekuasaan Allah. Dan yang kedua, mereka akan takwil dengan maksud nikmat, iaitu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Jadi antara jawapan mereka, dia kata kudrat Allah ni satu. Jadi bagaimana dalam ayat ini ataupun dalam ayat tadi Allah guna perkataan biyadai yang menunjukkan kepada dua. Nampak tak? Jadi tuan-tuan, cerita panjang lebar, last kali kita buat kesimpulan juga, salaf mengisbatkan sifat ini dengan makna hakiki, bukan dengan makna majazi yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita beriman sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala tuntut daripada kita. Khalaqaka Allahu biyadihi, Allah SWT telah cipta engkau dengan tangannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menyuruh, memerintah para malaikat supaya sujud kepada engkau. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajar kepada engkau nama bagi segala sesuatu. Maka jadilah perantara bagi kami. Jadilah perantara antara kami dan Tuhan kami. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan, ataupun saya terjemah apa tadi, yurihana, semoga Allah Subhanahu Wa Taala melegakan kami
daripada apa yang kami sedang hadapi dan lalui di tempat ini pada hari ini sekarang ni. Nampak tak? Maka Nabi Adam AS berkata, itu bukan kedudukan aku. Untuk jadi perantara antara kalian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala mulakan hisab, itu bukan tempat aku. Itu terjemah lastu hunak, itu bukan tempat aku. Kemudian Adam AS menyatakan keuzuran beliau, kenapa beliau bukan berada di tempat itu untuk jadi intercessor, untuk jadi orang tengah antara manusia dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutlah kesilapan yang dia buat, iaitu dia makan daripada buah yang dilarang, pokok yang dilarang di dalam syurga, sebagaimana disebut dalam riwayat yang lain. Dan Nabi Adam AS berkata, pergilah berjumpa dengan Nabi Nuh AS. Sesungguhnya Nabi Nuh ialah rasul pertama yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada penduduk bumi. Fayatuna Nuhan, maka mereka datang berjumpa dengan Nabi Nuh AS. Fayaqul, dan Nabi Nuh AS berkata, lastu hunakum wa yadhkuru khati'atahu allati asab walakin itu Ibrahim khalilar rahman. Fayatuna Ibrahim fayaqul lastu hunakum wa yadhkuru lahum khatayahu allati asabah wa yadhkuru lahum khatayahu allati asabaha. Jadi mereka jumpa dengan Nabi Nuh AS. Nabi Nuh kata, itu bukan kedudukan aku, itu bukan tempat aku. Dan Nabi Nuh AS sebutlah apa kesilapan yang dia telah buat. Dan Nabi Nuh kata, pergilah berjumpa dengan Ibrahim, iaitu Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman. Maka mereka datang bertemu dengan Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Ibrahim AS berkata, itu bukan kedudukan aku. Dan Nabi Ibrahim AS menyebut kesilapan-kesilapan yang telah dilakukan olehnya. Walakin itu Musa abdan atahu Allahu Taurata wa kallamahu takliman. Nabi Ibrahim kata, pergilah berjumpa dengan Nabi Musa AS, satu orang hamba yang Allah SWT telah beri kepadanya kitab At-Taurah, dan Allah SWT telah bercakap dengan percakapan yang hakiki dengan Nabi Musa AS. Fayatuna Musa fayaqul lastu hunakum wa yadhkuru lahum khati'atahu allati asab. Mereka datang jumpa Nabi Musa. Nabi Musa memberi keuzuran yang sama, dia kata, ini bukan kedudukan aku. Dan Nabi Musa bagi tahu kesilapan yang telah dilakukan. Walakin itu Isa abdallahi wa rasulah. Nabi Musa AS kata, pergilah bertemu dengan Isa AS, hamba Allah dan juga Rasulnya. Wa kalimatahu wa ruhah, ini merupakan kalimah. Isa AS ialah kalimah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, dan ruh yang Allah Subhanahu Wa Taala tiupkan. Maksudnya, senang cerita, adalah anak yang lahir tanpa bapa. Nampak tak tuan-tuan? Anak yang lahir tanpa bapa. Sini dia terjemah apa? Serta kalimahnya, disebut juga kalimahnya, dan roh daripadanya. Yang senang cerita, kamu ni satu orang Nabi yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah lahirkan kamu ke dunia tanpa melalui perantaraan bapa. Tak satu mukjizat ataupun satu perkara yang luar daripada akal fikiran manusia biasa, benda itu berlaku. So, mereka fayatuna Isa fayaqul, mereka datang bertemu dengan Nabi Isa AS, dan Nabi Isa berkata, lastu hunakum, itu bukan kedudukan aku. Walakin itu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abdan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, satu orang hamba yang mana Allah Taala telah ampunkan dosanya yang telah dahulu dan dosanya yang terkemudian. Fayatuni, Nabi kata, mereka datang bertemu dengan aku. Fa antaliqu, aku bergerak. Fa asta'dhinu ala rabbi, aku minta izin dengan Tuhanku. Fa yu'dhanu li alaih, dan aku telah diberi keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa idza ra'aitu rabbi waqa'tu lahu sajidan, bila aku tengok Tuhanku, aku turun sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa yad'uni ma syaa Allah an yad'ani, Allah biarkan aku dalam keadaan demikian untuk satu tempoh. Thumma yuqalu li, kemudian disebut kepada aku, irfa' Muhammadu wa qul yusma' wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Allah dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sini dia guna perkataan thumma yuqalu li, dikatakan kepada aku, tapi tak bagi tahu jelas siapa yang bercakap ni. Dalam riwayat lain nanti akan datang, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Allah Subhanahu wa taala kata irfa' Muhammad, angkat kepala engkau daripada posisi duduk, angkat kepala engkau. Wa qul yusma', sebutlah apa yang engkau ingin ucapkan akan didengar ucapan engkau. Wasal tu'tah, mintalah engkau akan diberi apa yang engkau minta. Wasfa' tu syafa', dan berilah syafaat akan diterima syafaat engkau. Itu maksud dia tuan-tuan. Wasfa' tu syafa', kamu berilah syafaat, nescaya syafaat engkau akan diterima. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, fa ahmadu rabbi bi mahamida 'allamaniha, maka aku memuji Allah Subhanahu wa taala dengan puji-pujian yang Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan kepadaku. Dalam riwayat lain Nabi kata, sekarang aku tak ingat benda tu, tetapi pada hari kiamat nanti Allah SWT mengajar aku puji-pujian yang mana aku akan sebut di hadapan Allah SWT sebelum mula untuk minta daripada Allah, dimulakan hisab. Nampak tak? Thumma ashfa'u, kemudian aku memberi syafaat, dengan erti kata aku minta dengan Allah, ya Allah mulakan hisab. Fa yahuddu li haddan, Allah SWT telah letak satu barrier, pembatasan, maksudnya Allah Subhanahu wa taala bagi kepada Nabi, kamu boleh buat setakat ni, setakat ni. Nampak tak? Shalom. Fa udkhil thumma ashfa'u fa yahuddu li haddan, aku memberi syafaat. Selepas bermulanya hisab dan seumpamanya, Allah Subhanahu wa taala antara syafaat diberi kepada Nabi yang tadi tu ialah asy-syafa'atul uzma, syafaat yang mana yang nabi-nabi lain tak boleh buat, iaitu untuk minta izin daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mula hisab. Kemudian ada syafaat lain yang Nabi buat, iaitu syafaat untuk memasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala orang yang mana sepatutnya masuk neraka tetapi diampunkan daripada masuk neraka, terus dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada pelbagai syafaat Nabi tuan-tuan. Ada syafaat untuk ringankan azab, ada syafaat untuk tingkatkan darjat di dalam syurga dan seumpamanya. Jadi senang cerita, ada hak yang Allah Subhanahu wa taala telah bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam terjemah ni dia buat dalam kurungan, iaitu ada bilangan tertentu di kalangan umat Nabi SAW yang dimasukkan ke dalam syurga berdasarkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, lalu aku memasukkan mereka ke dalam syurga. Kemudian aku berpatah balik, thumma arja', aku berpatah balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau geng-geng yang kata Allah tidak bertempat, Allah tidak ada, jadi perkataan-perkataan ni pergi kembali ni dia tak suka ni. Nampak tak? Pergi kembali dia tak suka. Kita pun tak bayang macam mana Allah bertempat tak bertempat, tapi kalau semua benda kita nak kena fikir, nak kena takwil, letih tuan-tuan. Takkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam masa Nabi cakap ni Nabi tak faham, tak fikir benda tu. Jadi dia kata dalam riwayat ni Nabi SAW kata thumma arja', kemudian aku kembali. Fa idza ra'aitu rabbi waqa'tu sajidan, bila aku lihat Allah Subhanahu wa taala aku kembali bersujud. Fa yad'uni ma syaa Allah an yad'ani, Allah Subhanahu wa taala biarkan aku untuk satu tempoh yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Thumma yuqal, kemudian dikatakan kepada aku sekali lagi, irfa' Muhammad wa qul yusma' wa sal tu'ta wa shfa' tushafa' fa ahmad rabbi bi mahamid 'allamaniha thumma ashfa'u fa yahuddu li haddan fa udkhiluhumul jannah. Ni batch kedua, diberi syafaat masuk syurga. Thumma arja', kemudian aku kembali. Fa idza ra'aitu rabbi waqa'tu sajidan, bila aku lihat Tuhanku, sekali lagi Nabi SAW bersujud. Fa yad'uni ma syaa Allah an yad'ani thumma yuqal irfa' Muhammad qul yusma' wa sal tu'ta wa shfa' tushafa' fa ahmad rabbi mahamid rabbi 'allamaniha thumma ashfa'u fa yahuddu li haddan fa udkhiluhumul jannata thumma arji'u fa aqul ya rabbi. Selepas satu ketika, batch yang keberapa dah tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan baginda bersabda, ya rabbi, wahai Tuhanku, ma baqiya fin nari illa man habasahu al-Quran wa wajaba alaihi al-khulud. Ya Allah, sekarang dalam neraka ni tak tinggal kecuali orang yang mana mengikut hukum hakam Al-Quran, mereka ni kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya man habasahu al-Quran.
kecuali mereka yang ditahan oleh Quran dan mereka akan menetap secara kekal di dalamnya. Maksudnya kan dalam Quran ni Allah SWT sebut ada orang yang masuk neraka khalidina fiha, mereka ni akan kekal dalam neraka. Jadi yang ni aku tak boleh keluarkan dah ni, tinggal yang ni je di dalam neraka. Nampak tak tuan-tuan? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu sya'iratan, thumma yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu burratan, thumma yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi ma yazinu minal khairi dharratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar daripada neraka orang yang mana mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan dia membenarkan isi kandungan la ilaha illallah, dia membenarkan dengan hatinya, cuma iman dia tu lemah. Sebab di sisi ahli sunnah al-iman yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Dan orang yang ucap la ilaha illallah ni keyakinan dia tuan-tuan, keyakinan yang benar, cuma dari sudut kekuatan tu dia agak lemah. Dia punya khair, dia punya kebaikan, iaitu iman yang ada di dalam hati dia tu tuan-tuan, dia punya beratnya seperti satu biji barley. Kemudian akan keluar daripada neraka orang yang mana ucap la ilaha illallah dalam keadaan dia benarkan dengan hatinya dan iman dia terlebih lemah. Di dalam hatinya ada kebaikan, iaitu ada iman, yang mana syair ni apa tuan-tuan? Syairah ni gandum. Kemudian yang kedua, dia punya berat iman dia tu seperti burrah, iaitu seperti sebiji bali. Begitu kan? Tuan-tuan, ke yang mula-mula terbali, saya pun pegang dah. Yang mula-mula terbali ke yang mula-mula tu gandum? Yang mula-mula tu barley, yang kedua gandum. Kemudian akan keluar daripada neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan dia meyakini dengan hatinya isi kandungan la ilaha illallah itu, tetapi imannya tu walaupun iman dia lemah, iman dia tepat betul tetapi lemah berbanding dengan yang sebelum-sebelum ni. Di dalam hatinya ada iman yang mana dari sudut berat dia adalah seperti zarrah, yang sini tak tahu dah dia sebut sebesar zarah, seberat zarah, tetapi biasanya kalau dalam istilah orang Arab, bahasa wahyu, bahasa yang digunakan pada waktu tersebut adalah seperti semut hitam yang kecil tu. Di sini dia terjemah sebagai zarah. Ni orang kata antara bid'ah dalam terjemahan, iaitu menterjemah mengikut penggunaan moden. Sedangkan bahasa yang digunakan, yang diketahui, yang diguna pakai pada waktu tersebut ialah dengan makna yang ada pada waktu tersebut. Tuan-tuan, cerita ni panjang ni, hadis syafaat ni, tetapi sebenarnya Imam Bukhari bawa adalah untuk cerita tentang apa? Tentang khalaqakallah biyadi, Allah cipta engkau dengan tangannya. Wa bi qala hadatsana Abu al-Yaman qala akhbarana Shu'aib qala hadatsana Abu Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam qala yadullahi mal'a la yaghidha nafaqah sahha'ul lail wan nahar wa qala ara'aytum ma anfaqa منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده وقال عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. Imam Bukhari rahmatullahi alaih bawa riwayat bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ni tuan-tuan antara silsilatul dhahab ni, hadis daripada sanad Abu Zinad A'raj daripada Abu Hurairah ni antara sanad yang paling sahih. Orang kata silsilah emas. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan Allah penuh. Kita kena tengok terjemahan. Kita suka tengok terjemahan. Kalau tak kita tak baca dah yang Melayu ni. Tangan Allah itu penuh. Cuma dalam kurungan dia kata kurniaan nikmat daripada Allah itu banyak. Memanglah nikmat Allah tu banyak, kita tak nafikanlah. Cuma dia kata tangan Allah itu penuh. La yaghidha nafaqah. Bila Allah SWT memberi nafkah, milik Allah, khazanah Allah tidak berkurangan. Itu maksudnya. Yaghidha ay yanqusuha. Nafkah perbuatan memberi infak, iaitu memberi rezeki kepada hamba-hambanya, tidak akan menjadikan berkurangan khazanah pemilikan Allah SWT.
Sebab Allah Ta'ala dia buat segala sesuatu. Dia bukan macam kita ada sources yang mana terhalang bagi habis. Tak. Allah dia boleh buat apa yang dia nak buat. Jadi khazanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan putus-putus selagi mana Allah nak buat, Allah boleh buat. Nampak tak? Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini sangat pemurah. Sangat pemurah. Pada waktu malam dan juga pada waktu siang. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yarzuqu man yasha. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Macam mana iaitu innahu huwar razzaq, dan dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha memberi rezeki. Waqal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah engkau lihat apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berikan kepada makhluk-makhluknya sejak Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi? Fa innahu lam yaghid ma fi yadihi, tidak berkurangan apa yang ada di dalam tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Nabi SAW bersabda, arshuhu 'alal ma', arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah di atas air. Wa biyadihi al-ukhra al-mizan yakhfidu wa yarfa', dan di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang lain, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pegang mizan, iaitu penimbang, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala rendahkan dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala tinggikan. Hadis-hadis lagu ni memang geng-geng Jahmiyah, Mu'tazilah memang dia takkan suka, tuan-tuan. Apa maksud scale timbangan itu Allah SWT rendahkan dan Allah SWT tinggikan? Iaitu yakhfidhu man yasha. Allah SWT rendahkan siapa yang Allah kehendaki dan Allah tinggikan siapa yang Allah kehendaki. Wa yuwassi'ur rizqa 'ala man yasha. Allah SWT luaskan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah SWT boleh sempitkan rezeki kepada siapa yang Allah SWT kehendaki. Nampak tak, tuan-tuan? Dan ada orang lain yang takwil lah. Satu, iaitu dengan maksud kekuasaan Allah. Dan ada orang yang takwil mizan di situ adalah dengan erti keadilan Allah, ataupun berdasarkan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak buat. Allah Ta'ala tahu apa yang mana boleh menjadi maslahah kebaikan untuk satu-satu orang, ataupun menjadi mafsadah kerosakan untuk satu-satu orang. Jadi Allah bagi berdasarkan maslahah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentukan untuk orang tersebut. Jadi dia kata mizan di sini, sebahagian orang dia kata mizan di sini bukan mizan hakiki. Mereka kata itu ialah, orang kata, simbolik akan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kita beriman yat hakiki, mizan tu memang confirm lah makhluk dan hakiki, walaupun kita tak tahu mizan tu macam mana, besar mana. Sebab golongan Mu'tazilah, mereka ni antara golongan yang mana tidak beriman dengan benda-benda ni dengan makna hakiki. Scale mizan tu dia tak kata mizan, dia akan kata itulah keadilan. Timbangan amal dia akan takwil lah dengan cara-cara. Sirat dia akan takwil, dia kata bukan sirat, orang kata jambatan hakiki. Tak, dia ialah sebenarnya kesusahan dan seumpamanya. Mu'tazilah, tuan-tuan, tak sampai di akal mereka, maka mereka akan takwil. Adapun kita beriman ia adalah mizan hakiki, sirat yang hakiki. Yat Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan makhluk, dan ia adalah yat yang hakiki dengan layak, dengan cara yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita tak tahu. Dan kita tidak akan sekali-kali takwil. Bahkan kita dah bagi tahu mutaqaddimu Asy'ariyah sendiri, mereka menolak takwilan yad, tangan ini, dengan maksud qudrah ataupun dengan maksud nikmat. Wa bihi qala hadatsana Muqaddam bin Muhammad qala hadatsani ammi Al-Qasim bin Yahya an Ubaidillah an Nafi'in an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Allah yaqbidu yawmal qiyamati al-ardha wa takunu as-samawati bi yaminihi. Hadis ni kita dah baca semalam kan. Thumma yaqul ana al-malik. Ini yang kita kata hadis Ibnu Umar dalam bab yang saya sebut sebelum ni, wa fihi Ibnu Umar. Saya kata lepas 12 hadis kan akan datang, ataupun lepas 12 bab ke 12 hadis, saya tak ingatlah, dia akan datang. Ini tempat dia. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Allah yaqbidu yawmal qiyamati al-ardha wa takunu as-samawati bi yaminihi thumma yaqul ana al-malik. Rawahu Sa'id an Malik. Wa qala Umar bin Hamzah sami'tu Saliman qala sami'tu ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yarwi 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
بهذا. وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض. وبه قال حدثنا مسدد أنه سمع يحيى بن سعيد عن سفيان أنه قال حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنهما أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. قال يحيى بن سعيد وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنهما عن عبد الله رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعجبا وتصديقا له. Ini tuan-tuan antara hadis yang nufatus sifah, yang menafikan sifat-sifat Allah, dia tak suka. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, meriwayatkan bahawa satu orang Yahudi datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahudi tersebut berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memegang 7 petala langit dengan satu jari. Isma' kita terjemah jari. Lagu mana kita tak tahu. Tak payahlah fikir yang panjang tuan-tuan. Wal aradin ala isba', dan bumi-bumi dengan satu jari. Wal jibal ala isba', dan bukit bukau gunung ganang dengan satu jari. Wasyajar ala isba', pokok-pokok dengan satu jari. Wal khalaiq ala isba', dan seluruh makhluk yang lain di atas satu jari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ini orang kata riwayat yang lebih detail berbanding dengan riwayat sebelum ni, betul tak? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Anal Malik, akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Allah tunggu jawapan. Akulah Raja. Allah Subhanahu wa taala tunggu jawapan. Aina mulukul ard? Di manakah raja-raja di bumi sebelum ini? Nampak tak? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ketawa. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa sehingga nampak gigi baginda yang mulia. Kemudian Nabi SAW telah membaca ayat Quran, wa ma qadarullah haqqa qadrih. Dan sesungguhnya umat manusia ni, mereka tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sepatutnya Allah Subhanahu wa taala dimuliakan. Kenapa tuan-tuan? Dalam keadaan manusia tahu Allah Subhanahu wa taala ialah Tuhan. Allah Subhanahu wa taala ialah penguasa. Allah Subhanahu wa taala di dalam genggamannya 7 petala langit, 7 petala bumi, mampu melakukan segala sesuatu. Still manusia memaksiati Allah Subhanahu wa taala, dan manusia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka ni tak pernah memuliakan Allah Subhanahu wa taala sepatutnya. Mereka tak pernah bagi respect kepada Allah Subhanahu wa taala dengan respect yang sepatutnya. Itu maksud ayat tersebut. Dalam riwayat yang lain tuan-tuan, Yahya bin Sa'id ni siapa? Al-Qattan. Dalam riwayat Fudail ibn Iyad daripada Mansur, tuan-tuan, jalur yang pertama Yahya bin Sa'id adalah Al-Qattan daripada Sufyan. Sufyan di situlah Ats-Tsauri. Diriwayatkan daripada Mansur dan juga Sulaiman. Daripada Ibrahim An-Nakhai, daripada Abidah, daripada Abdullah ibni Mas'ud. Kemudian dalam riwayat yang lain daripada jalur Mansur, iaitu jalur siapa? Fudail ibn Iyad. Nampak tak? Daripada jalur Fudail ibn Iyad. Jadi Mansur, dia ada 2 anak murid yang Imam Bukhari bawa di sini. Satu Sufyan Ats-Tsauri, yang kedua ialah Fudail ibn Iyad. Daripada Mansur, daripada Ibrahim An-Nakhai, daripada Abidah, daripada Abdullah bin Mas'ud. Beliau meriwayatkan bahawasanya Nabi SAW bukan setakat Nabi SAW gelak, satu perbuatan Nabi gelak. Cumanya sahabat ni, dia Abdullah bin Mas'ud, faqih hadhil ummah, faqih umat ini. Dia kata Nabi SAW gelak ta'ajjuban wa tasdiqan lah, kerana ta'ajjub dengan Yahudi, satu agama yang mana telah dirosakkan oleh padri-padri dia, tetapi masih lagi
ada benda yang mana betul dalam agama tu, mereka datang sebut tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi gelak itu adalah sebagai membenarkan apa yang disebut oleh Yahudi tersebut. Oh, tempat ni tuan-tuan, dalam kitab-kitab syarah memang dia kata ini adalah takhlid Yahudi. Takhlid Yahudi ni, Yahudi datang macam nak apa orang cakap, nak mainkan Nabi SAW. Dia kata macam nak mainkan Nabi, kemudian Nabi gelak. Ibn Hajar dikritik, dia kata takkanlah Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerangkan hak dan batil, dia tidak boleh bezakan apa yang Yahudi cakap tu betul atau salah. Sehingga Nabi gelak sampai umat kalau dengar riwayat Nabi gelak, umat boleh jadi keliru. Sedangkan Nabi dihantar untuk utuskan, Nabi diutuskan adalah untuk bagi tahu benda yang betul. Jadi Abdullah bin Mas'ud, kalau tuan-tuan tengok ni, nama ni bukan nama orang kecil-kecil ni tuan-tuan. Abdullah bin Mas'ud, Abidah As-Salmani, Ibrahim An-Nakhai, Mansur. Ni bukan sanad kecil-kecil ni tuan, min as-sahih asanid, antara sanad-sanad yang sahih. Nabi SAW gelak ta'ajjuban wa tasdiqan lah. Nabi ta'ajjub dengan kenyataan Yahudi tersebut, dan Nabi benarkan apa Yahudi itu cakap. Ibn Hajar rahmatullahi alaih dalam Fathul Bari, dia kata Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid, dia antara orang yang sangat marah apabila ada orang cakap Nabi gelak ini sebagai tanda mengingkari. Saya tak tahulah bagaimana gelak untuk ingkar ni tuan-tuan. Saya tak tahu gelak untuk ingkar ni macam mana, dalam konteks macam mana. Ada orang gelak tapi niat dia lah untuk ingkar. Tetapi kalau ikut dalam zahir riwayat ni, Nabi SAW gelak ta'ajjuban wa tasdiqan lah. Nabi gelak kerana takjub dengan apa Yahudi itu cakap dan untuk benarkan apa Yahudi itu cakap. Ibn Hajar rahmatullahi alaih, selepas dia bahas panjang lebar dakwaan bahawa ini adalah takhlid, orang kata racun-racun yang cuba dimasukkan oleh Yahudi tersebut, Ibn Hajar nukilkan kenyataan Ibn Khuzaimah dalam kitab Tauhid tadi. Jadi tuan-tuan, saya teringat apa yang Imam Bukhari rahmatullahi alaih riwayatkan daripada sebahagian ulama. Tak silap saya Abdullah ibn Mubarak dalam kitab Dia Khalq Af'alil Ibad, dia kata kami tak ada masalah kalau kami nak riwayatkan kalam Yahudi dan Nasara. Nampak tak? Tetapi kami bermasalah untuk kami riwayatkan kalam Jaham bin Safwan. Dia kata semua agama dalam dunia ni beriman, termasuk Yahudi dan Nasara, Allah Subhanahu Wa Taala ala arsyihi fawqa sab'i samawati. Tetapi Jahmiyah kata laisa 'alal arsy, tidak ada Tuhan di atas arasy. Kata dia kata akidah kita serupa akidah Yahudi. Di sisi ulama salaf, Imam Bukhari riwayat akidah puakmu ni hak tak serupa dengan akidah semua agama yang dalam dunia ni. Wallahu alam, tapi mungkin orang akan takwil kenyataan Imam Bukhari tu. Kita baca je tapi tak faham. Ada orang lain dia baca tapi dia faham. Wallahu alam. Kita cakap apa yang kita imani dan apa yang kita i'tiqad. Orang lain dia nak cakap apa yang dia faham, terpulang pada dia. Masing-masing kena sediakan jawapan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah yang tahu hati kita, niat kita tu untuk menang berdebat ke ataupun memang dia i'tiqad. Dan kalau kita i'tiqad tu, kita ada sandaran yang betul ataupun sandaran tak betul. Kita nak sandar akal kita, memang kita tak mampu tuan-tuan. Tapi kita sandar pada para imam. Kalau imam kata inilah akidah yang telah diwarisi daripada Nabi, sahabat, tabi'in atau tabi'in, kita ikut. Dan saya selalu sebut, benda-benda yang kita tak mampu faham, yang tidak bersifat usul, melibatkan iman kufur tuan-tuan, kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat kata-kata Az-Zahabi yang saya ulang tadi, dia nukil daripada Ibnul Arabi kan, kalaulah seseorang itu dia sangat bodoh, hidup di belakang lembu, tidak mengetahui sebarang ilmu, tetapi dia hafal beberapa surah daripada Al-Quran dan dia baca di dalam solat dia beriman dengan Allah, beriman dengan hari kiamat, lebih baik daripada irfan, pencerahan, hakikat-hakikat yang mana tidak diwarisi daripada Nabi SAW dan juga daripada para sahabat yang menerangkan kata-kata Nabi dan juga wahyu Allah. Walaupun dia baca 100 kitab, walaupun dia buat 100 khalwat. Nampak tak tuan-tuan? Wa bi qala hadatsana Umar bin Hafs bin Ghiyath qala hadatsana Abi qala hadatsana Al-Amash sami'tu Ibrahim قال سمعت علقمة يقول قال عبد الله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم
min ahli alkitab faqala ya abul qasim inna allaha yumsiku as-samawati ala isba' wal aradina ala isba' wash shajara wath thara ala isba' wal khalaiq ala isba' thumma yaqul ana al-maliku فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. Sulaiman dalam sanad yang pertama tadi, Mansur dan juga Sulaiman tu Ibnu Mihran Al-A'mash lah. Betul lah. Jadi Al-A'mash ni dalam sanad yang kedua ni hak Sulaiman tadi tu. Sulaiman di istilah Sulaiman Ibnu Mihran Al-A'mash. Sini Imam Bukhari sebut gelaran dia yang dia masyhur dengan gelaran tersebut. Jadi yang riwayat daripada A'mash ni siapa tuan-tuan dalam jalur ni ialah Umar ibn Hafs ibn Ghiyath. Dalam jalur yang pertama adalah Sufyan Ats-Tsauri. Saya tak tahulah perawi mana yang salah riwayat sebagaimana dakwaan sebahagian orang. Wallahu alam.